Nahmadu wa nusallimu ala Rasul Karim. Bayan hari ini tajuknya mengasihi Allah senantiasa. Bahagian pertama. Bayan ini disampaikan oleh Maulana Ibrahim, iaitu di Kuala Lumpur pada tahun 1991. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab mengasihi Allah senantiasa. Hanya beberapa tahun yang lalu, Allah yang lampau, Allah Subhanahu wa taala telah beri kita satu kerja. Allah SWT telah jalankan satu kerja yang mana kalau kita buat sebagai satu kerja yang dengan sungguh-sungguh, ia jadi satu kerja. Jika tidak, ia hanya jadi satu permainan. Bila mana satu kerja Allah SWT beri, jadi satu kerja. Oleh itu, janganlah kita jadikan kerja ini satu permainan. Ambillah kerja ini sebagai kerja yang sebenarnya. Mengambil kerja ini sebagai satu permainan ialah kita tiada tujuan dan matlamat dalam menjalankan kerja ini. Kerja jadi pun tak apa, tak jadi pun tak apa. Kerja selesai, tiada rasa gembira. Tidak selesai pun, tiada risau apa-apa. Sebenarnya tiada apa-apa beza dalam hati kita bila kerja ini jadi maju atau mundur. Ini dikatakan kita jadikan kerja ini satu permainan. Tak rugi. Kalau kita keluar tak rugi, tak ada, sama je. Kerja keluar, tapi orang kata main-main keluar. Itu pun saya tak rugi maknanya. Kita tidak dibenarkan jadikan kerja ini satu permainan. Perkara ini tidak akan berlaku kalau kita cinta akhirat dan tidak ditipu oleh dunia. Kalau kita lupa akhirat dan ditipu oleh dunia, orang ini maksud hidupnya adalah dunia. Orang begini pun gagal di dunia. Oleh kerana lupa akhirat, dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat dan dunia pun dia telah ditipu. Oleh itu, janganlah kita jadikan kerja ini satu permainan. Jadikan kerja ini sebagai kerja kita yang sebenarnya. Orang yang tidak ditipu di dunia ialah orang yang letak akhirat di hadapannya. Akhirat di hujung dunia yang diletak di hadapannya. Dia tidak sibuk dengan dunia dan tidak letak akhirat di belakang. Mana mau letak? Bila sahabat dihantar ke negara luar, ada orang-orang di luar negara kata sahabat datang ke negaranya adalah kerana dunia. Kerana dunia. Harta seperti sahabat pergi ke Parsi dan lain-lain. Mereka kata kamu datang ke sini kerana tamakkan dunia, kerana hendakkan kekayaan kami dan tamak kamu ini akan membinasakan kamu. Sahabat yang lain kata, kami datang ke sini tidak hendak apa-apa, bukan kerana harta, pangkat, kuasa atau apa-apa saja. Kami datang ke sini kerana fikir akhirat. Sahabat kata ke dunia, buat apa kamu datang ke dunia? Dia kata, bukannya kerana saya nak harta atau pangkat atau kuasa, kerana saya nak fikir akhirat. Itu je. Dapat fikir akhirat, keluar jalan Allah Subhanahu taala. Bila orang buat usaha agama dan letak fikir akhirat di depan, bila letakkan fikir akhirat, dia datang ke dunia, maka telah datang fikir untuk keluar jalan Allah Subhanahu taala. Maka ia akan terselamat dari tipu daya dunia. Kemana dia pergi pun dia akan terselamat dari dunia, dan fikir akhiratnya pun akan bertambah. Tambah fikir akhiratnya. Kita kena buat usaha dengan cara sahabat. Dengan jazbah sahabat, maka usaha kita akan jadi maju dan betul. Kita lihat sifat-sifat sahabat dan cara mereka. Abah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada seorang tabi'in, cucu pada sahabat, cicit pada Nabi, kan? Memang benar amalan kamu lebih baik dan lebih banyak lagi daripada kami.
dikatakan lebih 40 orang tabi'in yang sembahyang subuh dengan wuduk solat isyak. Ada 40 orang tabi'in sembahyang subuh dengan wuduk solat isyak. Amalan mereka lebih baik dari segi ibadat. Walaupun demikian, mereka lebih baik daripada kamu kerana mereka lebih cinta akhirat daripada kamu. Mereka langsung tiada cinta dunia. Mereka gunakan keseluruhan dunia untuk akhirat. Mereka habiskan semua dunia mereka untuk akhirat. Dan untuk agama ini sebenarnya kedudukan sahabat adalah kecil di sisi mereka. Wallahualam. Orang yang dahagakan akhirat, orang begini tidak akan terlibat dengan fitnah. Orang yang terlibat dengan dunia pasti akan tersangkut dengan fitnah. Walaupun mereka buat usaha agama, tapi jika ada keinginan pada dunia, maka ini akan terlibat dengan fitnah. Mereka yang buat usaha dunia, tak buat usaha agama, itu lain cerita. Tentu akan kena fitnah. Orang yang buat semata-mata untuk keuntungan akhirat dan keredaan Allah, orang ini termasuk golongan mursalin, iaitu orang-orang yang ikhlas. Mursalin, orang-orang yang ikhlas. Mukhlisin, mereka ini adalah pelita-pelita hidayat, lampu-lampu hidayat. Mereka akan sebarkan hidayat. Melalui mereka fitnah akan terhapus. Mereka mengendalikan usaha agama ini dengan meletakkan kepentingan akhirat di depan. Untuk membentuk dunia kita dan untuk menyelesaikan masalah dunia kita, ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat usaha agama adalah hanya untuk akhirat. Sahabat-sahabat yang buat kerja agama, ada yang sampai akhir hayat mereka, Allah SWT tak bentuk dan bina dunia mereka. Sama ada dunia kita dibina atau tidak, ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat buat hanya untuk akhirat saja. Untuk diri kan, macam mana untuk selamatkan diri kita? Kita jumpa orang lain untuk selamatkan diri kita saja. Orang tu nak tak nak, pulang lah. Sebab itu golongan mereka adalah golongan pelita-pelita hidayat. Golongan yang tidak kena fitnah, bahkan menghapuskan fitnah dan penyebar-penyebar hidayat. Ada sahabat yang mati, kain kapan untuknya pun tak cukup, tapi banyak orang dapat hidayat. Bila baca sahabiah. Bila baca saja kisah mereka, cinta pada agama, akhirat dan cinta untuk jalan kerja agama dan akan bertambah. Kedua, buat usaha agama untuk akhirat saja. Kalau kita buat usaha agama dengan niat dunia atau untuk adik makan lah, untuk bina dunia kita, kalau tak dapat atau dunia kita tak bertambah, kita akan jadi putus asa. Buat dunia, akhirat buat juga, tapi buat tak kerja, tak kaya juga, putus asa. Kita putus asa kan? Agama, insya-Allah, agama naik atau agama turun, kita tak dapat bezakan. Bila kita telah putus asa, maka orang begini tidak akan buat usaha lagi. Dia akan tinggalkan usaha agama. Inilah cara syaitan. Syaitan akan jauhkan kita dari usaha ini melalui perasaan putus asa dan putus harapan. Macam mana tuan-tuan? Putus asa lah, tak nak buat lah. Sudah bertahun-tahun kita buat usaha, tapi dunia kita tak terbentuk. Kegunaan kita sudah susah. Lama-lama putus asa dan berhenti buat usaha. Kita buat usaha agama, tapi tak ada orang, satu orang pun tak keluar kita. Tak buat usaha agama, bila nak jadi Amir 40 hari ni? Tak ada, tak fikir pun. Orang ini adalah mereka yang buat usaha dengan niat yang tak betul. Kita kena selalu semak niat kita buat usaha untuk akhirat dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita. Kita kena ada harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Allah akan selamatkan kita dari syaitan dan putus asa, dan akan jadikan seasbab tersebarnya hidayat. Rasulullah SAW sentiasa ingatkan kita supaya kita sentiasa baik sangka dengan Allah, dengan penuh harap pada Allah dalam semua keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan betulkan keadaan kita. Jangan kita jadi orang yang putus harapan. Dengan cara ini kita akan terselamat dari kacauan syaitan. Ada Nabi SAW ada memahamkan satu hadis. Ni apa? Syaitan, Nabi tidak takut jika umat ini dalam keadaan miskin dan susah.
tapi takut jika umat ini dikurniakan banyak harta dunia dan asbab-asbab, menyebabkan umat ini jadi tamak dan tinggalkan amalan agama. Jika ini berlaku, kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Umar beritahu, kalau kamu hendak ikut mereka yang telah lalu jalan itu sahabat, hendaklah kamu lalui jalan ini. Hendaklah kamu lalui jalan itu. Ikut jalan sahabat. Sahabat lalu jalan tu, kita pun lalu juga. Nabi jalan tu juga. Sama je. Di antara kelebihan para sahabat ialah hati mereka adalah bersih terhadap orang lain. Mereka tidak ada sangka buruk terhadap orang lain dan pada semua orang. Untuk itu kita kena ada akhirat di depan kita. Yakin pada Allah, harapan yang penuh pada makhluk dan orang lain. Kita kena ada hati yang jernih. Kalau kita ada perasaan yang bersih, perasaan yang baik dalam hati pada orang lain, melalui perasaan ini kita boleh banyak buat kerja, dan kerja ini akan selesai dengan sempurna. Lebih tinggi iman dan ikhlas kita, lagi bersih hati kita dan perasaan kasih sayang seperti matahari. Bila matahari naik, lagi tinggi dia naik, lagi banyak cahaya disinarkan, lagi terang. Bila iman dan ikhlas tinggi, maka lagi bersih hati kita, lagi tambah kasih sayang di dalam kalangan kita. Ada satu orang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas umatnya? Itu cara yang paling berkesan untuk membersihkan hati kita ialah kita bersahabat dengan orang yang bersih, dengan hamba Allah yang baik bersih. Seperti sahabat mereka berdamping dengan Nabi, hati mereka jadi bersih, perasaan benci dan permusuhan hilang dari hati mereka. Mereka jadi seperti adik-beradik dan saudara mara, hidup dengan kasih sayang. Walhal dulu mereka adalah bermusuhan, tapi setelah menerima Islam dan bersama Nabi, hati mereka jadi bersih. Cara kedua untuk membersihkan hati ialah bila kita duduk dalam satu mahul yang bersih. Mahul, Rahul ya, yang bersih, suasana yang bersih. Dengan ini kita akan dapat lihat kebaikan yang ada pada orang lain dan dapat gunakan orang lain dengan kebaikan yang ada padanya untuk agama. Cara ketiga, kita kena selamatkan diri kita daripada dosa. Kita pelihara diri kita daripada dosa, maka hati kita akan jadi bersih. Bila hati bersih, kita akan nampak kebaikan yang ada pada orang lain, dan usaha agama ini akan jadi lebih kuat lagi. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla ada letak kebaikan pada semua orang. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada semua orang? Tiap satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan telik 70 kali tiap hari Allah Subhanahu Wa Taala telik orang. Tiap-tiap orang ada kebaikan dalam dirinya. Dengan kebaikan itu Allah SWT terik diri mereka, dan semua orang ada kebaikan. Dengan hati yang bersih, kita akan nampak kebaikan orang yang ada padanya. Kita akan dapat amal kebaikan darinya, dan kita akan dapat manfaat darinya. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi, usaha tabligh adalah usaha jual beli kebaikan. Seperti di bazar, ada orang yang beli dan ada orang yang menjual. Dalam usaha ini kita ambil kebaikan dari orang lain dan kita memberi kebaikan pada orang lain. Kalau berlaku kesalahan atau kesilapan di antara kita, cepat-cepat kita maafkan. Dengan kita maafkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan hati kita. Bila kita sentiasa maafkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan darjat kita dan memuliakan, kemuliaan akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.